Menerusi kitab Rahiqul Makhdum karangan Syekh Safiyur Rahman Al-Mubarakfuri rahimahullah ta'ala wa nafa'ana Allah bi'ulumihi fid darain amin, pada tajuk kesedihan bertubi-tubi. Kesedihan bertubi-tubi. Selepas daripada peristiwa meninggal dunianya dua orang yang paling dicintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dua peristiwa yang menyedihkan ini, yakni meninggal dunianya Abu Talib dan juga isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam yang tercinta. Dua orang yang paling banyak jasanya dalam hidup Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan juga termasuk banyak jasanya pada perjuangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kedua-dua mereka ini telah pergi meninggalkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini adalah merupakan peristiwa yang sangat menyedihkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apatah lagi dua peristiwa ini dia berlaku dalam beberapa hari sahaja. Maknanya selang beberapa hari, bukannya tahun yang bukan sekadar tahun yang sama. Dan ada yang mengatakan selang beberapa bulan, ada juga yang mengatakan selang beberapa hari sahaja peristiwa ini. Meninggal dunia Abu Talib, kemudian meninggal dunia pula isteri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Ummul Mukminin Sayyidatina Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu anha. Ianya menggamit perasaan sedih dan pilu dalam jiwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah itu bertalu-talu pula musibah yang datang kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada kaumnya. Dan kesedihan itu belum habis lagi, meninggal dunia orang yang tersayang. Manakala pihak orang-orang musyrikin Quraisy, musuh Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka sedikit pun tidak mengendurkan akan permusuhan mereka kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tak ada rasa simpati langsung, tak ada rasa bila tengok Nabi SAW kehilangan orang yang tersayang ni, tak adalah nak sedih sama ke kesianlah dekat Muhammad, tak ada. Mereka bahkan bertalu-talu lagi, mereka menyakiti Nabi SAW. Jadi musuh Islam, musuh Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasul, dia jenis macam tak ada budi kemanusiaan. Sebagaimana yang kita sama-sama saksikan hari ini tuan-tuan, macam mana Zionis dan terus mereka ini menyerang, bom tempat-tempat orang awam termasuk kanak-kanak. Dan diberitakan sampai ke hari ini lebih daripada 1,000 kanak-kanak dan bayi dan juga kanak-kanak yang terbunuh. Maknanya ya Allah, tak ada beri kemanusiaan, tak ada rasa sedih langsung. Tengok wanita, tengok orang awam, orang tua, bahkan kanak-kanak yang dibunuh, bahkan mereka terus bunuh. Dan memang matlamat mereka kena habiskan terus bumi Gaza. Yang duduk dalam rumah tak selamat, pergi tempat yang selamat pun tak selamat. Bila-bila masa sahaja mereka akan bunuh dengan dalam keadaan bekalan api, bekalan air dipotong. Ini nak sebut tak ada beri kemanusiaan, hilang sifat kasihan, belas kasih tak ada. Tuan-tuan muslimin, para jemaah yang dirahmati Allah SWT sekalian, orang-orang musyrikin Quraisy zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, bila mana meninggal dunia Abu Talib, kiranya mereka ni naklah juga kasihan kepada Nabi SAW. Tapi tak ada langsung. Mereka semakin berani terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka menyakiti Nabi sallallahu alaihi wasallam secara terbuka selepas kematian Abu Talib. Lantaran itu
bertambahlah duka cita demi duka cita, sehingga baginda Nabi SAW sudah putus harapan daripada mereka. Lalu baginda Rasulullah SAW keluar ke Taif. Taif kira-kira sekitar 100 km daripada bumi Mekah. Dan cerita Taif ni, tuan-tuan, kita belum masuk lagi secara detail. Dia akan ada tajuk khusus lah. Bagaimana Nabi SAW jumpa dengan ketua-ketua dia terlebih dahulu. Kemudiannya mereka semua menolak ajakan Nabi SAW. Bukan sekadar itu, ditambah pula mereka ini memaki hamba Nabi, menghalang, kemudiannya disertakan pula dengan bandingan batu. Maknanya semakin teruk. Ingatkan dekat Mekah teruk, pergi Taif pun teruk juga. Bahkan ada yang kata lebih teruk lagi. Disebut sebagai tajuk kesedihan bertubi-tubi yang dialami, yang dilalui oleh Nabi SAW dalam menghadapi ujian, cabaran, memperjuangkan agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini perjuangan Rasulullah SAW sememangnya perlu dijadikan tauladan. Sememangnya orang yang berada pada jalan perjuangan ini, di jalan ada ujian, ada cabaran, dan seorang yang mengajak ataupun seorang yang berada pada jalan Nabi SAW, jadi sememangnya sepatutnya menjadikan Rasulullah SAW kisah tauladan bagi diri. Tuan-tuan muslimin, para jemaah sekalian, Nabi SAW pergi Taif dengan tujuan orang-orang Taif mereka lah yang akan membantu perjuangan Rasulullah SAW. Hasratnya macam tu. Jadi matlamatnya, tujuan Nabi-nya agar supaya mereka lah, Nabi SAW berkehendakkan mereka lah yang menolong agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala mentakdirkan yang menolong agama Allah Subhanahu wa Ta'ala itu bukan daripada kalangan orang-orang Thaqif di bumi Taif, bukan mereka masa ketika itu. Akan tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala mentakdirkan iaitulah orang-orang Ansar daripada bumi Madinah Al-Munawwarah, daripada kalangan Aus dan juga Khazraj. Kita kadang-kadang kita ingatkan yang ini yang terbaik untuk kita, kita minta yang begini. Allah SWT Dia Maha Mengetahui. Dia bagi dia tak bagi yang kita nak. Dia bagi apa yang terbaik untuk kita. Dia Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Mengetahui. Allah Taala anugerahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selepas pulang Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada Taif. Perjuangan di Taif itu memang penuh kesedihan. Pulang balik saja dengan semangat dakwah yang baru pada musim haji, bertemu dengan 6 orang pemuda daripada Madinah, daripada kalangan Khazraj. Start daripada 6 orang. Jadi Taif, daripada Taif, Rasulullah SAW hasratkan mereka. Allah SWT tidak anugerahkan mereka orangnya, tapi rupanya start daripada 6 orang pemuda daripada kalangan Ansar ataupun Madinah Al-Munawwarah. Mereka inilah yang balik semula ke bumi Madinah, mengajak orang Madinah kepada agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Muslimin, para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala sekalian, sayangnya baginda sallallahu alaihi wasallam tidak menemui orang yang mahu memberikan perlindungan ataupun membantunya. Malah mereka menyakiti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan lebih teruk lagi. Dia orang Bani Thaqif. Orang-orang Bani Thaqif. Mereka bertindak terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lebih teruk daripada yang dilakukan oleh kaumnya.
Ini sebagaimana yang tersebut di dalam kitab, dengan balingan batu, dengan maki hamun sebagainya, sampai dan berdarah jasad Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini dikatakan begitu. Dalam peristiwa yang sedih itu belum habis lagi. Sedihnya, pilunya ditambahkan pula dengan bertubi-tubi tersebut, bertubi-tubi. Sebagaimana semakin dahsyatnya cengkaman penduduk Mekah terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka begitulah pula yang dirasai oleh para sahabat baginda radhiyallahu anhum ajma'in. Jadi masa ni memang masyarakat musyrikin Quraisy Mekah, mereka menyakiti orang Islam ni memang tak dapat nak digambarkan lagi. Nabi pun dahsyat mereka sakiti, mereka kenakan pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian para sahabat Nabi radhiyallahu anhum ajma'in. Nak sebutkan dahsyatnya, teruknya tindakan kekejaman yang dikenakan kepada para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, sehingga memaksa sahabat karib Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, ingin berhijrah daripada bumi Mekah. Sayyidina Abu Bakar ada hasrat, pernah berhasrat untuk berhijrah. Tuan-tuan, sebagaimana sahabat-sahabat yang berhijrah ke bumi Habasyah, selamatkan diri, pergi berhijrah. Ada 2 orang pergi berhijrah. Macam tu juga Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, dia pernah berhasrat berhijrah daripada bumi Mekah kerana teruknya cengkaman, tekanan yang dikenakan oleh masyarakat musyrikin Quraisy kepada orang-orang Islam, termasuk kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu dia keluar tunaikan hasrat ini, sehingga sampai ke Barq Al-Ghiman, satu nama tempat. Dah keluar, dah sampai ke situ dengan tujuan nak pergi ke Habasyah, sebagaimana sahabat-sahabat yang sebelum tu pergi tempat yang selamat di bumi Habasyah. Kerana di bumi Habasyah ada seorang raja yang beragama Kristian yang dikenal An-Najashi, seorang yang baik. Dia melindungi orang Islam kat sana. Jadi Sayyidina Abu Bakar pun pernah berhasrat keluar. Sayyidina Abu Bakar sampai ke Barq Al-Ghiman, kan, jumpa dengan seorang sahabatnya, iaitu Ibnu Ad-Daghinah. Ibnu Ad-Daghinah, sahabat dia tengok Sayyidina Abu Bakar lah gimana. Padahal Sayyidina Abu Bakar ni, dia bukannya kalang-kaling orang, kan, orang besar juga, orang yang ada-ada. Dia ada apa nama ni, pengikut dia. Abu Bakar ni, dia banyak harta dia. Tengok nak hijrah juga, maka Ibnu Daghinah tengok Sayyidina Abu Bakar nak berhijrah, dia ambil balik, tarik balik Sayyidina Abu Bakar ni, bawa balik masuk ke bumi Mekah dan berada di bawah perlindungan. Tak jadi Sayyidina Abu Bakar berhijrah. Sayyidina Abu Bakar berada di bawah perlindungan Ibnu Daghinah, bawa balik semula ke Mekah. Ibnu Ishaq berkata, apabila Abu Talib meninggal dunia, orang-orang Quraisy telah bertindak menyakiti Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan cara yang mereka tidak sanggup lakukan semasa Abu Talib masih hidup. Masa Abu Talib masih hidup, mereka tidak melakukan yang sedemikian rupa kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga kan pernah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disekat oleh seorang yang bodoh daripada kalangan Quraisy. Ini saya baca kitabnya, terjemahannya, ditulis orang yang bodoh. Wallahu a'lam matan Arabnya macam mana, tapi mungkin macam itulah terjemahan. Dan seorang yang bodoh daripada kalangan orang Quraisy, Nabi SAW jalan, dia halang laluan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu dia menaburkan tanah
di atas kepala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tabu tanah, tuan-tuan, macam ni juga di kepala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walaupun kalau itu kan tabu tanah ni, dia tidaklah menyakiti jasad, tubuh badan, banding pukul tubuh semua, tapi dia menyakiti hati lah, tuan-tuan. Tuan-tuan, ada orang datang tabu tanah atas kepala, contoh, dia memang tak rasa, tapi dia punya yang dalam sakit hati tu. Jadi itu yang dia lakukan. Satu penghinaan yang besar terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tabu basi atas kepala Nabi. Kerana apa? Musuh sangat kepada Nabi SAW. Kerana apa? Nabi SAW menyampaikan risalah agama Allah. Jadi disakiti itu kerana memperjuangkan agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ini perjuangan. Kira-kiranya kita dalam perjuangan ni rasanya belum sampai level tu ni. Dan ujian yang kita lalui belum sampai tahap tu ni. Sampai kita tabu pasir, pernah dibaling batu, pernah sampai berdarah tubuh badan, macam-macam. Kerana perjuangan agama Allah Subhanahu wa ta'ala yang suci. Nabi SAW bila dah ditabu pasir di atas kepala baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam balik masuk ke dalam rumahnya sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan tanah masih lagi berada di atas kepala Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang belum dibersihkan tanah. Jadi apabila puteri Rasul sallallahu alaihi wasallam tengok ayah balik bapanya. Kalau anak-anak dia tengok ayah di dalam keadaan yang seperti itu, pilu yang amat. Tengok ayah dihinakan sedemikian, letakkan tanah balik itu pula dalam keadaan tanah itu masih ada di atas kepala. Lalu puteri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak disebutkan siapa puteri Nabi, boleh jadi Sayyidatina Fatimah Az-Zahra. Terus dia bangun, basuh tanah tersebut di kepala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Terus basuh sambil menangis. Tengok ayahnya basuh kepala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika itu tak menangis. Yang menangis puteri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi SAW tak menangis. Sambil Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, jangan menangis. Jangan menangis wahai puteri, kata Nabi SAW. Jangan menangis wahai anak. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala akan mempertahankan bapa. Ini jaminan Rasulullah SAW dan jaminan Allah SWT untuk mempertahankan Nabi sallallahu alaihi wasallam, walaupun apa sahaja yang mereka lakukan terhadap Nabi SAW. Dan selagi mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berjuang untuk agama Allah Subhanahu wa ta'ala, selagi itulah Allah Subhanahu wa ta'ala bersama dan mempertahankan baginda sallallahu alaihi wasallam. Ini keyakinan yang perlu ada kepada semua para pejuang, para pendakwah. Walaupun kita tengok hari ini, tuan-tuan, sebagaimana yang berlaku di bumi Palestin, sedih kita semua tadi, dan bagaimana mereka ni, apatah lagi yang sedang berjuang ni, mereka berperang betul, bukan perang jihad belajar ni. Kita ni alhamdulillah jihad juga, berjuang juga, tapi jihad untuk belajar. Alhamdulillah tuan-tuan dapat tahan duduk iktikaf, jihad juga sampai pukul 7, jihad kita insya-Allah. Kalau sampai pukul 8, rasa-rasanya ramai yang gugur. Mungkin nak tahan sampai pukul 8 tu. Jihad itu jihad kita. 7 okey ustaz,
sampai pukul 7. Tapi pukul 8 tak boleh jihad nak kembali kan. Tapi mereka ni dia punya jihad betul-betul jihad, betul-betul yang perjuangan tuan-tuan. Kumpulan tak tahu besar mana kan. Subhanallah, tak tahu mana lagi bekalan senjata, tapi tak putus asa. Sampai hari ini punya yakin, sampai hari ini buka. Dan mereka kan, subhanallah, memang yang terpilih. Memang yang terpilih. Kumpulan Hamas yang diasaskan oleh Syahid Syekh Ahmad Yasin yang terpilih betul. Antaranya mereka ni mesti hafal Quran, antaranya mereka ni mesti tahajud malam, mesti solat fardu jemaah. Sebab tu kita tengok masjid-masjid yang rubuh solat jemaah hidupkan juga, Masya Allah. Luar biasa dia punya iman, ketakwaan, keteguhan itu. Subhanallah tuan-tuan. Dan yang paling penting, dia yakin bahawa saja Allah Ta'ala bersama-sama dengan mereka. Selagi mana perjuangan ini berada pada jalan yang benar, jalan Islam, jalan perjuangan agama Allah Ta'ala, Allah akan mempertahankan. Ini kena yakin. Cuma ujian buat kita lah tuan-tuan orang Islam yang sekeliling. Dan macam mana musuh Islam ni boleh sampai membuat orang-orang Islam ni tak boleh buat apa-apa. Kita hari ini tak boleh buat apa-apa, melainkan hanya bertolong. Kalau nak sumbang untuk tolong yang itu, kompok tak boleh. Silat-silat kita mengenai teroris terus gitu. Macam-macam lah kan. Sampai macam tu musuh Islam, dia buat orang Islam tak boleh buat apa-apa. Hanya mampu melihat, hanya boleh suara lah sikit-sikit. Tapi suara lebih-lebih tak boleh kan. Kat Facebook ke apa tak boleh. Sampai nak bawa bendera kan, masuk stadium pun, itu pun sekarang dah dilarang kan. Mana-mana sukan tunjuk Save Gaza, siap atlet kan, tak boleh. Saya takut nanti doa pun tak bagi lah. Sekarang ni doa boleh lagi, alhamdulillah. Lepas ni doa pun sebut Palestin, sebut Gaza pun tak boleh dah. Belum sampai itu lagi, alhamdulillah. Masih boleh berdoa, masih lagi kita boleh panjatkan doa, boleh bagi lagi sumbangan untuk bantuan kemanusiaan, boleh lagi kan. Fasubhanallah tuan-tuan muslimin, para jemaah yang dirahmati Allah Ta'ala, itu yang agak memilukan. Walaupun oleh itu kan, dah kena tolong lah. Teruk sangat lah kan, anak-anak kita sebut kena tolong sangat. Kenapa tuan-tuan? Sebab kita mengandaikan ataupun kita menggambarkan situasi yang sama. Kalau kita berada di tempat ujian, kita berada, sudah tentu kita mengharapkan bantuan, pertolongan. Tengah susah, kan tak tolong langsung, tangan tengok kan. Jadi itulah situasi yang agak memilukan umat Islam seluruh dunia hari ini. Tak boleh buat. Baik tuan-tuan muslimin, para jemaah sekalian, Nabi SAW dengan penuh keyakinan Rasulullah SAW sebutkan, janganlah menangis wahai anak. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala mempertahankan makhluk dengan penuh keyakinan. Dan di celah-celah itu sempat Rasulullah SAW berkata, orang-orang Quraisy tidak pernah bertindak sesuatu yang aku benci, sehinggalah Abu Talib mati. Celah-celah itu sempat Nabi SAW berkata sedemikian. Maknanya lepas Abu Talib tak ada, barulah mereka melakukan yang sedemikian teruk kepada Nabi SAW. Disebabkan penderitaan yang bertalu-talu pada tahun itu, maka Rasulullah SAW menamakannya sebagai tahun kesedihan, Amul Huzn, tahun kesedihan. Subhanallah, sedih sampai ada tahun, bagi tahun itu tahun kesedihan. Sebab masyarakat Arab masa saat ketika ini, masa walaupun ada masa zaman Nabi, bahkan sebelum, mereka tak ada tahun khusus. Tak ada tahun khusus sebagaimana hari ini, tahun Hijri kan, ada tahun 1400 sekian-sekian kan, tahun Masih ada tahun dia. Masa ketika itu tahun hanya iaitu melihat kepada peristiwa-peristiwa yang besar berlaku, maka dinamakan tahun itu. Sebenar peristiwa itu seperti tahun kan Amrohah dengan pasukan
pasukannya bersama beberapa ekor gajah ingin menyerang Kaabah. Dinamakan tahun itu sebagai tahun gajah. Nama tahun sebab peristiwa-peristiwa besar yang berlaku. Tahun ini iaitulah tahun yang bertamu-tamu ujian dikena pada Nabi SAW, iaitu meninggal dunia orang yang paling disayangi. Maka Nabi SAW menamakan tahun tersebut dengan tahun kesedihan, Amul Huzn. Gelaran ini menjadi terkenal dalam sejarah. Subhanallah. Pada bulan Syawal tahun itu, yakni tahun ke-10 kenabian baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam berkahwin dengan Sa'dah. Pertama-tama Rasulullah SAW menikahi selepas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketiadaan Sayyidatina Khadijah. Selepas wafatnya Sayyidatina Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu anha, dan sepanjang bersama dengan Sayyidatina Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu anha, Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak menikahi dengan siapa-siapa. Mengamal disebutkan monogami, satu isteri, dan bersama dengan Sayyidatina Khadijah. Wafat Sayyidatina Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu anha, wanita yang pertama dinikahi Nabi sallallahu alaihi wasallam iaitulah Sa'udah binti Zam'ah. Dia adalah seorang balu dan seorang yang Nabi SAW menikahi Ummul Mukminin Sa'udah binti Zam'ah. Dia ialah di antara wanita terawal memeluk Islam dan pergi ke Habasyah pada penghijrahan kedua. Suaminya sebelum itu ialah As-Sakran bin Amr yang juga turut memeluk agama Islam dan berhijrah di bumi Habasyah. Dan suaminya meninggal dunia di Habasyah. Jadi memang kalau pergi ke Ethiopia hari ini ada lagi maqam sahabat-sahabat Nabi radhiyallahu anhum ajma'in. Antaranya iaitulah Sakran bin Amr, iaitulah suami kepada Sa'dah binti Zam'ah yang kemudiannya dia jadi Ummul Mukminin. Jadi balik dia di bumi Habasyah, suami meninggal dunia kat situ. Jadi baliklah tuan-tuan. Dan apabila dia pulang, selepas pulang ke Mekah, setelah selesai iddah dia, Sa'dah binti Zam'ah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melamar dan mengahwini. Dialah wanita yang pertama dikahwini oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selepas kewafatan Sayyidatina Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu anha. Selepas beberapa tahun dia telah memberikan gilirannya kepada Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha. Ini cerita Sa'dah binti Zam'ah radhiyallahu anha, seorang wanita yang dinikahi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia seorang balu dan juga seorang yang agak berusia tua sikit. Dan tuan-tuan, jadi itu wanita yang pertama. Kemudiannya barulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengamalkan poligami. Jadi yang ini insya-Allah tuan-tuan pada tajuk yang seterusnya kita akan bicarakan, bukan tajuk poligami, tapi tajuk faktor kesabaran dan kecekalan. Kita akan terus fokus dengan kitab kita insya-Allah. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'la wa a'lam. Sekadar itu dahulu yang baik daripada Allah subhanahu wa ta'ala. Segala kekurangan, kekhilafan dan apa sahaja ianya daripada diri saya sendiri, kurang lebih mohon maaf. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu ala sayyidina
ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا. اللهم زدنا علما. اللهم ارزقنا فهما يا عليم. اللهم ارزقنا متابعة النبي محمد صلى الله عليه وسلم أولا وآخرا وظاهرا وباطنا وفعلا وقولا وعبادة وعملا صالحا. اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين. اللهم انصر إخواننا المجاهدين والمستضعفين في فلسطين وانصرهم على أعدائهم يا رب العالمين. اللهم فرج عنهم كربهم يا رب العالمين. اللهم وحد صفوفهم. اللهم وحد صفوف المسلمين. فرج عنا وعن جميع المسلمين ما أهمنا وأغمنا، وآتي كل واحد منا سؤله على ما يرضيك عنا يا كريم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. بارك الله فيكم، والسلام عليكم ورحمة الله